Bismillahirrahmanirrahim. Ciao. Kau dah kenapa di? Hai guys, assalamualaikum semua. Bertemu kembali dalam apa khabar korang? Aku harap korang berada dalam keadaan sehat-sehat hendaknya. Okay, insyaAllah. So hari ni untuk video kali ni aku akan sembang-sembang ataupun bawang-bawang sikit pasal benda-benda basic yang korang patut tahu sebelum korang beli Y16ZR. Ada beberapa perkara pada Y16ZR ni yang aku rasa aku patut highlightkan lah. Maksudnya apa yang ada dekat motor ni dan macam mana ianya berfungsi dan sebagainya. Tapi aku akan fokuskan pada benda-benda yang basic lah. Benda-benda basic maksudnya kalau korang beli motor ni, apa yang korang akan dapat? Apa benda-benda lain selain daripada kapcai yang lain yang ada dalam pasaran ni, yang tak ada kat diorang, yang ada pada Y16 ni. Lebih kurang macam tu lah. So macam biasa, cakap banyak pun tak guna, tembak pun tak kena. Kita sambung bila sampai sana. Alright, so macam yang aku cakap tadi kat Ombot tadi kan, hari ni kita akan bercerita pasal tu. Nampak? So basically aku akan highlightkan beberapa perkara ataupun beberapa features yang ada pada Nana ni, yang akan korang dapat sekiranya korang memiliki ataupun membeli Y16ZR. So inilah dia rupa paras yang cantik, menarik, tertarik. Kau memang the bomb. Paras rupa Encik Y16ZR. Kalau korang beli, basically macam ni lah rupa dia yang korang akan dapat. Okay, benda yang pertama pasal Y16ZR ni yang aku nak cerita adalah dia punya tu. Sepatutnya apa ada kat situ? Bakul kan? Banyak komen-komen yang bertanyakan pasal benda Allah ni. Bukan setakat dekat aku punya video ya. Dekat video orang lain pun banyak juga soalan-soalan berkenaan dengan bakul ni. Untuk pengetahuan korang, motor ni dia ada bakul. Cuma lambat sikit, bukan tak ada. Ada. Dan aku ada perasan beberapa kedai yang dah mengeluarkan diorang punya bakul. Sebab Yamaha dia takkan produce ataupun keluarkan bakul untuk setiap motor keluaran diorang. Yang keluarkan bakul adalah kedai-kedai, dealer-dealer. Okay, so itu untuk bakul lah. Harap maklum. Dan yang kedua pula, motor Y16ZR ni seperti mana yang korang tahu, didatangkan atau dilahirkan dengan function keyless. Keyless maksudnya ada kunci tapi bukan kunci. Alright. So kebiasaannya motor-motor keyless ni dia akan datang dengan remote. So macam ni rupa remote dia, simple saja. Ada button pun satu je button ni. Kalau korang tekan, dia bunyi itu je. Itu bukan alarm Itu bukan function untuk lock motor ni. Sebab bila kau tekan, bunyi dia spesial macam tu je. Lepas tu kau goyang-goyang motor ni, tak ada bunyi alarm pun. So dapat disahkan bahawasanya function pada button ni adalah bukan alarm. Dan satu lagi, selain daripada remote ni, motor keyless juga biasanya akan ada tombol ni lah. Tombol ni lah yang akan menjadi pengganti kepada kunci yang biasanya kita pakai untuk motor-motor biasa. Macam mana tombol ni dan juga remote ni beraksi ataupun dia punya function macam mana. So, kalau korang tengok dekat tombol ni, dia ada beberapa indikator. Dia ada on indicator, open indicator, lepas tu off indicator dan juga push lock indicator. Dan selain daripada indikator ni, dia ada ni lah penanda aras ni. Penanda aras siap. Macam mana benda ni berfungsi? First of all, kena pastikan bahawasanya kita punya remote ni berada dekat dengan motor lah. Okay, lepas tu untuk on kan switch, motor ni just tekan, lepas tu dia akan keluar simbol ni. Lepas dia tekan tu, kalau nak on engine, putar je. Saya putar sampai indikator on ni ada pada dia punya penanda aras ni. So tengok, dia punya switch dah on. So bila dah on, start je lah engine. Gitu, simple je kan. Kalau nak off, tak payah nak tekan-tekan macam ni dah. Just pusing je macam tu. Pastikan penanda aras ni berada pada indikator off ni lah. So engine akan off. Okay. Dan function untuk button open ni pula, tekan dan pusing ke arah open punya indikator ni, kita boleh buka seat. Button nak buka seat dia kat sini. Ni nampak dia tulis SEAT, seat. Kau tekan je, and then seat boleh lah buka. Nampak? Simple je kan. Tu untuk open seat lah. Dan yang terakhir, macam mana nak lock handle menggunakan keyless function ni. Simple je. Tolak macam biasa. Nampak dia tulis kat sini apa? Push kan. Push maksudnya kena tekan lah. Tekan, lepas tu pusing. Bila kau dah pusing, dia lock lah. Lock nampak? Gitu. So nak unlock pula, just macam biasa, tekan, lepas tu pusing. Simple. Tapi ramai yang bertanya, ramai yang persoalkan, bila dah pakai remote ni maksudnya senang lah orang nak curi. Maknanya kau boleh pulas-pulas tombol macam gitu je. Sebenarnya tak. Masa aku tunjuk demo nak on switch dia tadi, untuk hidupkan enjin motor ni, syarat sah dia yang pertama adalah remote ni kena berada dekat dengan motor. Kalau remote ni jauh, motor tak boleh hidup. Contoh aku letak dekat sini. Okay, nampak? Itu remote, sini motor. Bila aku tekan switch dia ni, indikator yang kalau oren yang keyless punya indikator ni tak keluar tau. Tu maksudnya tak boleh pusing lah.
Kau tak boleh nak pusing suka-suka kau. Padahal bukan jauh sangat pun. Kalau aku berdiri kat sini, literally dekat even sedekat macam ni pun tak menjamin bahawasanya kunci ataupun switch dia boleh on. Faham? So tak ada isu macam kau tengah lepak-lepak kat kedai, lepas tu orang boleh start motor kau boleh jalan suka-suka hati. Tidak sebenarnya. Faham? So yang ketiga pula, dia punya tangki minyak. Ramai yang bertanya pasal dia punya tangki minyak. Tangki minyak dia kalau tak silap berdasarkan spec sheet dia punya capacities adalah sebanyak 5.14 ke 5.4 liter lebih kurang macam tu lah. Dan aku dah test, aku biarkan dia punya minyak tu berkelip, dia punya full gauge tu berkelip, and then baru aku isi minyak. Capacity untuk memenuhkan tangki Hawa Nafsu CY16ZR ni, dia punya amount adalah sebanyak RM10. RM10 tu memang ngam-ngam. Aku dah try. Kalau kau punya full gauge tu dia berkelip, maksudnya dah nak habis lah minyaknya. Okay. And then berkenaan dengan dia punya meter, untuk LCD panel meter dia, kalau tengok dekat sini, function dia sama lah, boleh dikatakan sama dengan motor-motor yang lain, especially Y15ZR sebelum ni. Dia ada speedometer, ada RPM punya meter, ada gear indicator, ada fuel gauge, lepas tu dia ada odometer, ada trip meter dan sebagainya semualah. Maksudnya untuk sebuah model Kapcai punya meter ni boleh dikatakan komplit lah. Dan switch dia pula, dia ada high beam, low beam punya button, lepas tu ada pass button. Biasanya pass button ni ada pada motor-motor sport bike lah. Lepas tu signal punya switch kiri dan kanan. Motor ni dijual tidak berasingan dengan signal, dia datang sekali. Lepas tu horn button. Kat sini ada skill switch. Kill switch ni nak matikan enjin, tak kisah kau nak pakai kill switch ke, kau nak pakai ignition punya key ke, mana-mana pun boleh. Lepas tu dia ada hazard light punya button, and then start button. Aku suka kat sini lah. Kalau korang perasan, untuk motor-motor model macam MT-15 dan juga R15, benda yang paling menjengkelkan adalah dia punya button horn dan juga signal. Dia punya horn ni dekat atas, signal ni dekat bawah. So pada aku kedudukan itu tidaklah best. Tapi untuk model Y16ZR ni, dia tidak terikut-ikut dengan style MT-15 dan R15. Ianya meletakkan kedudukan signal punya button dan juga horn ni dekat tempat yang sepatutnya lah pada aku. Itu basically pasal dia punya button-button dan juga dia punya meter. Dan yang keberapa entah aku dah tak ingat. Ni soket charger. Untuk soket charger, dia tak ada USB port tau. Maksudnya kau kena beli yang cucuk-cucuk tu, macam cucuk dekat kereta tu. Dia punya kepala charger tu, kau kena cucuk dulu kat situ, baru boleh charge kau punya handphone ke, vape ke, port ke, kamera ke, apa sajalah. Kena beli dulu dia punya USB punya kepala tu. Yang seterusnya, aku nak cerita pasal lampu hadapan dan juga lampu belakang. Untuk pengetahuan, lampu depan dan juga signal, lepas tu dia punya lampu belakang ni semuanya adalah LED. Masa aku lepak-lepak dekat SQ Motor tu, ada 2-3 orang datang tengok motor ni. Dia orang tanya, sini tak menyala, apa benda ni, kenapa ni, benda ni dummy ke apa? Benda tu bukan dummy, dia adalah high beam. Kau kena on high beam, barulah ianya menyala. Nampak? So kan menyala tu. Okey. Dan yang terakhir, untuk model Y16ZR ni, dia didatangkan dengan tayar jenis macam tak nampak je, tayar Duro. So depan dan belakang tayar Duro. Tayar Duro ni biasanya include sekali dengan mana-mana motor Kapcai yang dikeluarkan oleh encik Yamaha lah. So kebiasaannya tayar Duro ni memang tak bagus. Tu tengah cakap, untuk setakat jalan-jalan macam jalan kering dalam keadaan panas macam ni dia okey. Tapi kalau jalan basah tu, dia punya geli-geli, dia punya gelek-gelek tu tak hangat dunia. Terus tengah cakap, tayar ni kalau kau nak push untuk main corner ke apa ke, tak sesuai, kena tukar lah. Memang standard lah, kebanyakan motor Kapcai ni memang kata apa, dia orang nak save budget, nak save cost, memang pakai tayar macam ni lah, tayar Duro. Kalau motor-motor sport bike macam MT-15, R15 dan juga R25, dia orang pakai satu lagi tayar tu, yang IRC tu kan. Yang tu pun sama juga, dia punya bahaya tu, dia punya joget pun boleh tahan juga tu tayar tu. Tapi untuk model Kapcai ataupun model super moped macam ni, dia orang guna tayar Duro ni. Untuk saiz, tayar belakang sama dengan Y-Suku 120/70 if I'm not mistaken, dan tayar depan 90/80. Alright, so aku rasa tu juga benda-benda basic yang akan ada dan korang akan dapat sekiranya korang memiliki sebuah Yamaha Y16ZR. Dekat situ aku tak nak ulas pasal dia punya spek dan sebagainya. Untuk spek korang boleh tengok dekat All Yamaha punya website sendiri. Dekat situ ada spek sheet, dia ada tunjuk lah, dia orang ada indicate dekat situ berapa dia punya horsepower, berapa dia punya torque, features-features yang menarik ada pada enjin. Dan aku rasa tu juga. Kita sambung balik dengan video onboard. Okay. So selesai segalanya, apa yang aku nak highlight dan apa yang aku nak sharekan pun aku rasa dah kot lah kot setakat tu kan. Untuk benda-benda basic ni, ya move on. So itulah dia, serba sedikit benda-benda basic yang pada aku korang patut tahu sebelum korang decide untuk beli dan juga memiliki encik Y16ZR. So aku harap benda-benda yang aku tunjuk dan aku explain tadi bermanfaat lah untuk korang-korang yang memerlukan info-info yang seperti itu. Lain daripada itu tak ada. So ok lah guys, aku rasa cukup sampai sini dulu video aku untuk kali ni. Pada yang sedang menonton, aku ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa untuk klik like, share, komen dan juga subscribe. Pada yang belum subscribe, pada yang dah subscribe, aku ucapkan banyak-banyak terima kasih juga atas sokongan korang. Akhir kata, sehingga kita berjumpa lagi di lain video. Assalamualaikum. Bye bye. Amboi, amboi, santan kelapa ala amboi, amboi.
manis. Alah amboi amboi, anak siap